Tak tahu, tak dengar. 2, 3, tak tahu. Tak tahu ya. Saya pergi yang depan ni pun dia tunjuk-tunjuk dia tahu. Tapi ramai pun tak tahu. Muka macam cerdik aja pun. Pasal yang datang ni pentol-pentol kan. Takkan nak tunjuk bodoh. Itu lebih orang tu. Macam pandai tapi tak pandai. Tak maaf. Kadang-kadang pandai tapi tak smart. You must be intelligent but also smart. Tak payahlah cerita tu. Tapi itu beban. It is a problem. Dan saya nak ambil kesempatan, pasal saya pun ambil kesempatan nak saja. I have my own position, stand. Ya, tentang soal-soal yang begini, yang saya yakin kalau dia tidak diselesaikan, diatasi segera, dia menjadi orang kata the last straw on the camel's back. What do you mean by that? Datuk Radhi boleh terjemahkan. Ini yang terakhir lah. Kalau tak diselesaikan, inilah yang akan membawa kita ke bawah. Jadi saya rasa kalau tak settle ni, aku nak jadi pengarah pilihan raya ni. Tadi dah ada orang tanya, are you going to be the last one that hand over this power to the opposition? Saya tak boleh jawab. Tapi kalau faktor inilah yang menyebabkan itu, orang tanya, so what? Are you going to jump? Jump bukan masuk PAS. Leave and not be with the rest of the leadership. Berhenti daripada timbalan presiden. Saya cakap terus terang, I got nothing to hide. I don't have anything to fear except God. Allah Subhanahu. Saya tanya tu, apa dia? Sebab itu saya masih rasa ada tanggungjawab. Saya tak boleh abaikan tanggungjawab dan lari daripada tanggungjawab. Saya kena hadapi. Kata face, take the bulls by the horn. Ambil lembu, pegang tanduk, bukan lari daripada lembu tu. So I face the bull. I'm not too sure who the bull is. Kita kena hadapi. Dan saya sebutkan pada Presiden Parti. Minta maaf saya sentuh soal ni, pasal ini dalam benak kepala saudara. How to solve this problem? Kalau isu tak selesai, kita bagi peluang pada Presiden Parti, tak apalah dia selesai. Dan Majlis Tinggi yang lepas pun kita dah bincang, banyak pihak cakap, MB cakap, Datuk Zahid pun nak cakap tapi tak ada masa. Dia akan bercakap pada mesyuarat yang akan datang. Masa terbatas, itu pasal kita buat sambutan. Kalau tidak, ramai lagi keliling meja dekat 30 orang kan, semua nak cakap, tapi sebahagian. Dan saya ambil kesempatan, saya terangkan, saya bukan nak menunjukkan kehebatan saya ataupun nak menunjukkan bahawa saya benci kepada pimpinan saya ataupun tak sebulu dengan presiden saya. Tidak begitu. Saya hormat. Sebagai manusia, kita kena hormat. But when there are issues and problem, and this is a real problem, masalah yang nyata, bagaimana dalam tempoh yang begitu singkat sebuah syarikat yang ditaja menanggung beban liability sampai 42 bilion. Saya tak boleh terfikir, saudara. Saya tak nak panjang cerita ni, but tak terfikir soal macam itu. Dan dia sudah jadi liability. Saya tengok tadi pegawai saya ada hantar perkara yang telah dibangkitkan parlimen, banyak betul soalan-soalan. How are we going to respond? Saya tak tahu. Yang menyentuh soal peribadi Perdana Menteri, yang menyentuh soal pegawai, soal pengurusan, soal keputusan-keputusan yang telah menyebabkan kita menanggung beban yang sebesar itu. Luar biasa. Tetapi saya kata, kalaupun nak meyakinkan rakyat, the fact is there is this problem. Tetapi nak menunjukkan bahawa kita ini peka dan kita ini bertanggungjawab. Jadi kita kena tunjuk pada rakyat bahawa kita ini bersikap transparan dan kita melihat ini satu perkara serius dan kita harus buat keputusan. Saya beritahu pada Perdana Menteri, sack all those guys board of 1MDB. Buang mereka. Saya nak sebut sini supaya ahli-ahli parti faham. Buanglah. Pasal mereka yang menyebabkan Perdana Menteri terpaksa menanggung. Sack the Tapi president. tak dibuang lagi. Sack the president. Tak. Dan kalau syarikat itu saya punya dan saya bangun pagi dilaporkan bahawa ada
Pada yang luar biasa berlaku. Dengan tak semena-mena ni CEO ni buat hal pinjam sampai 10 bilion. Lepas tu setiap bulan saya kena bayar interest 100 ke 200 million. Tak pernah saya terfikir mana-mana syarikat dalam dunia tanggung macam itu beban. Berlaku di Malaysia. What do you do? Buanglah. Betul tak? CEO ni buang. Dan bukan buang, panggil polis siasat. Betul? Ambil tindakan. Jadi rakyat tengok, barulah pimpinan kerajaan rasa bertanggungjawab, ambil tindakan serius. Kalau tak begitu, ini akan membeban dan bawa kita jatuh ke bawah. Tak boleh. We have to take action. We cannot be, tak apalah, bagi sikit masa tak boleh. Sebab tu bila saya buat statement ni dah masuk G4 kot ni di Milan, sebenarnya saya tak ada komplot. Zaid Ibrahim kata ada telefon saya dengan Datuk Pa dengan Datuk Nazri duduk berkomplot nak jatuhkan, termasuklah Tun Dahim. Bohong, fitnah. Jangan percaya mudah-mudah apa dalam social media, dan itulah dinafikan. Datuk Nazri datang itu masa rasmikan pavilion Malaysia. Dia pakai pun macam Italian job style dengan jaket apa sekali. Saya pakai baju batik, jadi rupa macam Jawa lah sikit. Opa ni yang biasa tak setia pakai lah batik, dia tak pakai batik. Tak apalah, bila dah rasmi kita duduk tu makan sekejap, tengok mana Datuk Nazri, dah hilang dah. Pasal semua yang barang-barang baik dia jaga. Ini lawak saya lah. Cerita barang baik ni saudara tahu, di parlimen masa saya mula-mula masuk dulu, saya duduk dekat bench C.